Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti yang kita rancang, kita akan mengadakan kuliah maghrib online di Facebook Surah Luqman Al-Hakim. Dan Alhamdulillah, seperti yang kita rancang, penceramah jemputan kita pada malam ini ialah Al-Fadil Ustaz Imam Muda Hassan. Masih guna title tu Ustaz, Imam Muda tu. Jadi Ustaz pun dah berada di bersama dengan kita. Jadi tanpa buang masa, kita serahkan pada Ustaz, insyaAllah. Saya dipahamkan tajuk malam ini adalah apa Ustaz? Akhlak dalam ujian ya. Ya, Sebenarnya PKP ni lah, sebenarnya PKP ni kita nak tengoklah, mungkin ada ingatan bersama, insyaAllah sama-sama dapat manfaat. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Tafadhal Ustaz, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jal, pada malam ini dapat kita bersua secara online, secara maya di Facebook Surau Jumaat Luqman Al-Hakim Setia Alam ya. Dan terima kasih saya ucapkan pada pihak Surau Luqman Al-Hakim Setia Alam atas kesudian menjemput saya pada malam ini. Dan tak lupa juga Pak Kerusi, Ahli Jawatan Kuasa, Barisan Imam Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live pada malam ini. InsyaAllah boleh like dan share. Mudah-mudahan rakan-rakan kita juga dapat manfaat insyaAllah ya. Dia biasa kalau sesi live ni tuan-tuan, 5 minit pertama, 10 minit pertama ni adalah warming up ya. Untuk kita, orang nak dapat notification ya. Mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin dia tak perasan, tak tahu. Ada juga di kalangan apa nama, kawan-kawan kita yang dia tengah scroll tengok ya, nak tengok live mana, sebab maklumlah waktu maghrib ni mungkin banyak pihak ya, surau, masjid ataupun ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ya yang kata apa buat sesi live. Maklumlah PKP ni kan, jadi kita memanfaatkan apa yang ada. So terima kasih pada Tuan Zainal ya, BBK Zainal. BBK tu saya pun tak tahu maknanya apa ya. Okey, Yulia Roza ya, Muhammad Nur Farul Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, malam ini kita akan bincangkan satu topik akhlak dalam ujian. Ya, tajuk yang saya kira satu tajuk yang baik untuk kita kupas, kita bincangkan sama-sama pada malam ini. Memandangkan kita masih lagi dalam fasa ujian ya. Semua orang masih lagi dalam fasa ujian. So kita nak bincang akhlak dalam ujian. Semua orang diuji pada hari ini. Ya, saya diuji, semua orang diuji. Tak ada siapa yang lari daripada ujian ya. Semua orang diuji. Saya rasa saya hidup okey je, tak ada ujian pun. Sebenarnya itulah ujian besar bagi dia. Faham tak tuan-tuan? Orang yang rasa saya hidup ni okey je, saya tak ada rasa apa-apa ujian, sihat, tak pernah sakit, ya, tak pernah susah, tak pernah nampak memang saya lahir-lahir keluarga senang, mak ayah saya orang yang berharta, ya. Saya pula tak ada demam sakit, tak pernah masuk hospital, ya. Apa yang saya nak, mak kata jalan sana sini nak pergi umrah,
Saya rasa hidup ni macam tak ada ujian. Sebenarnya itulah ujian besar bagi dia. Tuan-tuan setuju tak apa saya cakap ni? Itulah tanda ujian yang paling besar bila kita rasa kita tidak ada ujian. Orang yang merasakan dia tidak ada ujian, itulah ujian besar bagi dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita bimbang macam ni. Kita bimbang, kita takut-takut, kita jadi macam Fir'aun. Fir'aun, la'natullah alaih. Fir'aun, siapa tak kenal? Tuan-tuan kenal tak Fir'aun? Saya kenal, tapi kenal lama tak pernah jumpa orangnya. Disebut dalam Al-Quran, siapa yang baca Quran mesti pernah membaca ataupun pernah menyebut nama Fir'aun. Kita tak suka nak sebut nama dia, tapi dalam Al-Quran ada sebut. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya, bukan mudah, bukan calang-calang orang yang Allah Ta'ala sebut namanya. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, kalau disebut dalam Al-Quran, nama itu nama yang paling mulia. Siapa nama-nama yang disebut? Nama Muhammad, ya. Lagi nama 25 Rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Luqmanul Hakim, ya. Elok pula nama surah kita, surah Luqman. Luqman, ya, setia alam. Nama Luqman, surah Luqman di dalam Quran sebut Luqmanul Hakim itu orang yang terbaik, orang yang baik. Lagi siapa lagi, ya? Nama-nama yang baik. Musa, nama-nama Nabi, Ali Imran, ahli keluarga Imran dan sebagainya. Jadi itu nama-nama yang disebut dalam bentuk yang mulia. Satu lagi nama-nama yang disebut dalam keadaan yang jijik, yang hina, yang ya Allah, kita tak nak jadi macam tu. Fir'aun, Haman, ya, Qarun, Abu Lahab. Ini kita tak nak, tuan-tuan. Kita tak nak nama-nama macam ni. Jadi dalam Quran disebut Fir'aun. Saya sebutkan tadi, orang yang merasakan hidup ni tidak ada ujian, itulah ujian besar bagi dia. Kita bimbang, dia jadi macam Fir'aun. Saya okey je, hidup okey, tak ada masalah, semua dapat hidup senang. Hidup dalam agama, orang sayang saya, semua. Hati-hati. Fir'aun macam itulah, tuan-tuan. Tak pernah sakit, ya, kaya raya, dengan pangkatnya, dengan kemuliaan, dengan sanjungan dan sebagainya. Tengok apa jadi. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya disebut dalam Quran sebagai satu cocok, satu watak yang sangat jahat. Hari ni ada tak Fir'aun, tuan? Fir'aun yang real tak ada. Tapi kita kata copy paste punya Fir'aun tu banyak. Ya, copy and paste, ya, copy and pasta Fir'aun tu banyak, tuan. Ya. Ciri-ciri Fir'aun tu ada. Na'udzubillah min zalik, kita tak nak. Sebab tu, tuan-tuan, kita bincangkan akhlak dalam ujian. Ya, akhlak dalam ujian. Akhlak dalam ujian. Apa makna akhlak, tuan-tuan? Akhlak ni maknanya apa? Akhlak ni kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, ya. Apa makna akhlak? Akhlak ni adalah perkara yang bila kita buat, kita tak perlu nak fikirkan tentang perkara tersebut. Satu amalan, satu perbuatan yang mana bila kita buat, kita tak payah fikirkan perkara tersebut. Contoh mudah, ya. Akhlak ni adalah perkara-perkara baik lah, ya. Tidak bukan perkara-perkara yang tak baik. Ada orang buat jahat dia tak fikir pun. Itu tak tergolong, ya. Yang kita sebutkan akhlak ni, akhlakul karimah, akhlak yang mulia adalah akhlak yang mana bila kita buat, tak payah fikir nak buat benda tu. Contoh, ya. Kita pergi surah Luqmanul Hakim, surah Luqman setia alam ni kan. Setiap kali pergi je, kita akan masuk duit dalam tabung surau sebanyak RM10 contoh. Setiap kali pergi surau je akan masuk dalam tabung. Setiap kali pergi je akan masuk. Setiap kali masuk tabung je surah Luqmanul Hakim. Jadi setiap kali kita pergi, automatically tangan kita menyeluk poket kita, menyeluk wallet kita, akan keluar duit RM10 masuk dalam tabung. Tanpa perlu fikir nak buat. Dan itulah maknanya akhlak. Itulah maknanya akhlak. Dia sudah jadi sebati. Tak payah. Dia nampak je tabung, terus tangan bergerak. Dia terus macam unconscious mind, tuan-tuan, ya. Minda sepada sedar lah. Dia tak payah fikir lah. Dia masuk. Bila dia tak buat, dia rasa macam pelik. Apa benda yang aku tak buat ni? Apa benda yang aku tak buat ni? Rasa macam tak sedap. Bila dia tengok, Allah mak, aku lupa nak masuk di dalam tabung tu. Tengok dia patah balik. Dia bagi double pula.
Ini namanya akhlak. Dia dah jadi buat baik tu benda yang seronok dan dia mesti buat. Kalau dia tak buat, rasa benda tu macam pelik sangat. Itu yang kita nak. Tapi kalau ada orang tuan-tuan, bila dia masuk sedekah tabung, dia duk fikir, nak sedekah ke tak nak ni, nak bagi ke tak nak. Ya, sekejap keluar wallet, masuk balik. Sekejap keluar duit RM10, masuk balik cari RM1 pula. RM1 sikit sangat, bagi 10 lah, 10 masuk balik 10, tarik balik RM1. Dah sekali tak bagi langsung tuan-tuan, tak jadilah. Itu bukan akhlak lagi lah tuan-tuan. Dia kena banyak sangat fikir lah. That's why buat baik ni jangan fikir banyak-banyak sangat tuan-tuan. Nak tolong mak, nak tolong isteri, ya, nak bagi hadiah pada orang tersayang, jangan fikir banyak-banyak. Bila kita pakai banyak-banyak tuan-tuan, tengok ya, syaitan akan menggoda kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Syaitan itu akan menakut-nakutkan kita dengan kefakiran. Dia takutkan kita dengan kefakiran. Dia takutkan kita dengan kemiskinan. Kamu jangan bagi. Kalau kamu bagi, nanti kamu miskin, kata syaitan. Jangan bagi. Kalau kamu bagi, kamu miskin. Tengok. Sebab banyak sangat fikir. Itu syaitan. Al-Quran sebut gitu. Syaitan akan menakut-nakutkan kita dengan kefakiran. Jangan. Kalau kamu bagi RM10 tu banyak tu, jangan bagilah. Pasal apa? Pasal inilah PKP dah ni. Kamu ingat sikit lah, kerja pun tak apa nak ada. Ya. Waalaikumsalam, Intan Zaidi. Ada soalan ni, bagaimana untuk istiqamah? InsyaAllah kita akan jawab ya. Nampak tak? Syaitan dia akan menakutkan kita. Jangan. Kamu ingat ni PKP, nak bayar yuran anak lagi, nak bayar kereta lagi. Nampak tak? Nak makan ni cukup ke? Ni kalau orang meniaga pula kan. Niaga pula tak menentu. Kamu bagikan, kamu payah nanti. Baik simpan je duit tu. Tapi bila kita beli benda-benda yang tak apa-apa, yang mengarut-mengarut, ya Shopee beli tak apa-apa benda kan, main beli je tak fikir pula ya. Kan? Sebab apa? Syaitan kata tak apa beli benda ni, ya, dia bawa ke syurga. Tapi buat sedekah, syaitan kata jangan. Ya, sedekah ni bawa kamu pergi ke neraka katanya. Tapi banyak orang tuan-tuan, banyak di kalangan manusia ini dia lebih terikut dengan kata syaitan. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Tengok ya. Banyak ayat Al-Quran sebut. Nabi SAW sebut apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma naqasat sadaqatun mimmal. Takkan berkurang harta kamu daripada sedekah yang kamu bagi. Nak banyak tuan-tuan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 200 ayat 260 lebih ya. 200 berapa dah? Allah 270 lebih gitulah ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Sedekah itulah sebagai satu cara untuk menyuburkan harta kita tuan-tuan. Ini bukan saya kata, Allah Subhanahu Taala sebut. Baik Rizma Azra'i bertanya bagaimana untuk istiqamah. Ya. Bagaimana untuk istiqamah? Istiqamah ni tips yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi kata apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Amalan yang paling Allah cintai yang dilakukan oleh hambanya ialah dia buat secara sedikit tetapi berterusan. Itulah caranya untuk istiqamah yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya? Nabi kata apa? Buat apa nama? Allah sangat suka kita buat kebaikan biar sikit tapi berterusan. Tuan-tuan buat sedekah subuh. Ni kan ada pihak admin. Oh, Solehah daripada Setiawan tu, kampung teman tu. Apa khabar Solehah Abdul Munim? Mudah-mudahan sihat. Lama awak tak balik Setiawan ni. Aduhai. Hati dah resah, libang-libu dah ni. Bila nak balik. Sabar je lah, apa boleh buat ya. Sabarlah ya. Doa lah. Awak ada rasa dah. Kan tak salah rasa tu kurang dia. Payah. Tak tahulah kan.
Ujian, itulah nama ujian, akhlak dalam ujian ni. Kita akan bincang. Tengok tuan-tuan, ni saya bagi tips ni pada Rizma Azra'i dan pada semua ya. Buat macam ni ya. Oh, Intan Zaidi pada bawah tekanan. Banyak orang Perak nampak gaya malam ni ya. Tengok, buat macam ni ya, buat macam ni. Tengok ada surau kan, nampak tak berjalan tulisan di skrin tu. Tabung infak majlis ilmu @surau Luqman Al-Hakim SLAH selah dibuka. Boleh transfer ke akaun surau Luqman Al-Hakim. Akaun nombornya 24520220000428 Ambank Islamik. Moga Allah memberi ganjaran kepada kita insya-Allah. Baguslah tu. Macam ni tuan-tuan. Ambil nombor akaun tu. Ambil sekarang, catatkan nombor tu ataupun masukkan dalam handphone kita ya. Oh dari Sarawak, masya-Allah. Jauh datang, suka tengok Ustaz ceramah. Doakan saya selalu ya. Tengok, ambil nombor akaun tu, tulis masuk dalam handphone, jadikan dia favorite account. Jadikan akaun ini, saya bagi satu tips saya. Ya, dari Kelantan, masya-Allah ramai jauh-jauh ya. Dari Kelantan, terima kasih Isya Iqal. Ambil nombor akaun tu, jadikan favorite account bank kita. Kan kalau tuan-tuan semua, saya yakin semua orang ada account bank online kan. Dekat situ kan kita selalu transfer, online transfer. Kan kita boleh buatkan favorite transfer. Jadikan favorite transfer account surau ni. So nak buat macam mana? Every day, setiap hari selepas subuh. Kalau boleh sebelum habis waktu subuh. Kalau dah selepas subuh, tak apalah, buat selepas subuh. Ya. Ataupun tu lupa, buat setiap hari. Tapi sebaik-baiknya, cantiknya waktu subuh tu. Ya. Waktu subuh tu kita terus transferkan wakaf tunai. Tuan-tuan pulanglah, tuan-tuan tulis kat situ nota ke wakaf tunai, sedekah subuh, pulanglah. Ya, RM1 pun tak apa tuan-tuan. Tak payah banyak-banyak. Saya tak payah banyak-banyak. RM1 pun tak apa. Setiap hari RM1, sebulan RM30. Sekarang ni Allah bukan nak tengok, kita punya berapa kita bagi. Allah nak tengok ni, ikhlas ke tak ikhlas ni? Istiqamah ke tak istiqamah? Boleh buat standing instruction setiap bulan autodidak. Itu untuk setiap bulan autodidak. Ini saya ajar tiap-tiap hari. Boleh tak kalau kita instruction kan setiap hari? Saya tak tahu lah. Setiap bulan boleh kan? Setiap hari tak boleh kot. Ni kena buat rajin sikit lah setiap hari. Sebab kita nak ambil fadilat begini. Ya. Sebab ada hadis Nabi SAW sebut, ya, pagi-pagi ada malaikat yang akan turun. Dan dia akan mendoakan kepada hamba-hamba Allah ni. Satu malaikat ni dia akan doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya, murahkanlah, luaskanlah rezeki bagi yang mereka yang menginfakkan hartanya waktu pagi. Terima kasih Herawati ya, dari Indonesia. Dari mana Indonesia? Dari mana tu? Ya. InsyaAllah mudah-mudahan Indonesia dipelihara oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Amin ya. Ya, kita ambil gitu. Ambil nombor akaun, transfer setiap hari. Kalau buat RM1 pun tak apa, tapi janganlah tiap-tiap hari RM1. Lama-lama naiklah. Naik RM2, naik RM4. Hari Jumaat bagi lebih, waktu subuh. Sebab Nabi ada sebut dalam hadis dan malaikat mendoakan, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, permudahkanlah ataupun luaskanlah rezeki bagi orang yang menginfakkannya waktu pagi ni. Satu lagi malaikat akan mendoa pada Allah, ya Allah, ya, bagi orang yang bakhil ini, yang kedekut ni, ya Allah, maka sempitkanlah rezekinya. Lebih kurang gitulah doanya malaikat. That's why saya kata buatkan setiap hari insya-Allah pagi-pagi tu ya. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke Titi terus tanpa memberi detail WhatsApp ya pihak sana memintanya? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa. Sebab tu kita bagi, saya kira macam ni ya, pihak surau ataupun masjid, akaun bank surau dan masjid ini, setiap orang masukkan duit dalam akaun ni, pihak masjid dan surau dah maklum itu adalah sumbangan. Itu adalah infak daripada orang ramai. Jadi pihak masjid saya yakin mereka adalah orang yang amanah ya. Mereka orang amanah. Dia orang ni bukannya akaun individu, ini akaun
akaun setiap tahun akan ada AGM, akan dibentangkan. Jadi kita tak bimbang duit tu ke mana salurannya, ya. Dan memang ada AGM dan perlu diserahkan reportnya kepada pihak Jabatan Agama setiap tahun. Jadi kita tak perlu bimbang duit yang diberikan ke dalam akaun bank pihak masjid dan surau itu semua adalah sumbangan infak orang ramai. Jadi mereka akan menggunakan untuk kebaikan. Sama ada untuk pembangunan masjid, untuk diberikan sumbangan pada ahli qaryah, untuk majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Jadi kita tak payah fikirkan tentang ke mana duit tu pergi bila masuk tabung masjid, ya. Sebab dia akan dikelolakan oleh pihak masjid pada tempat-tempat yang baik. Sebab mereka bukan NGO, ya. Ini rumah ibadah. Dan setiap tahun mereka ini adalah diselia ataupun dipantau oleh pihak Jabatan Agama. Jadi kita tak perlu bimbang. Dia orang kalau pecah amanah sekalipun, pihak Jabatan Agama akan minta report dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada saya kita tak perlu risau sangat. Okey ya? Okey, insya-Allah boleh buat, tak perlu maklumkan pada pihak AJK pun tak apa. Ya. Kita buat, kita hanya tulis kat situ kan, ada nota kat situ kan. Tulis kat situ sedekah subuh ataupun wakaf tunai. Jadi pihak masjid dan surau bila tengok akaun tu dia tahulah ini wakaf orang ramai ni, ya. Ini sedekah subuh dan sebagainya. Jadi jangan, kalau hari Jumaat buat lebih sikit. Hari Jumaat buat lebih sikit. Ini namanya akhlak dalam ujian. Ya. Aidah. Macam ni sebut tu? Aidah Kinot, ya. Dari mana tu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Akhlak dalam ujian. Saya dah sebut dia, akhlak perkara yang tak perlu kita fikir. Dia buat jadi automatically jadi mudah je. Ujian. Ujian ni baik. Okey, saya nak tanya satu soalan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ya, Ida Dinda tanya soalan, Ustaz, adakah dengan sedekah dapat diampunkan dosa-dosa kita yang lalu? Ya. Salah satu caranya memang ada hadis Nabi sebut. Sedekah ini boleh mengampunkan dosa kita ibarat air yang air yang dicurahkan kepada dalam api, ya. So memang boleh diampunkan dosa ibarat air yang mengalir. Masya-Allah, ya. Jadi boleh diampunkan dosa. Dan satu lagi, sedekah ini boleh mengubat penyakit. Nabi SAW bersabda, da'u mardakum bis sadaqah. Da'u mardakum bis sadaqah. Ya. Nabi kata apa? Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. So ini ada satu kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah guru kepada Imam Bukhari, ya. Ni bukan calon-calon orang ni, ya. Imam Bukhari tu siapa tak kenal, ya. Ada kitab Sahih Bukhari. Ni gurunya kepada Imam Bukhari. Satu hari Imam Ibnul Mubarak didatangi oleh seorang lelaki yang sakit di lututnya dan sakit itu agak pelik. Sakit dia pelik, ya. Dia pergi tanya pada Imam Ibnul Mubarak, saya ni sakit ni macam nak buat ni. Macam-macam dah pergi jumpa doktor, tabib dah, merawat itu, ini, ubat itu, semua dah buat dah. Tak baik-baik juga sebab ni penyakit pelik kat lutut dia. Ibnul Mubarak kata beginilah, ya, sebab dia mengambil fadilat daripada hadis Nabi kata apa? Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Lalu dia pun sarankan kepada hamba Allah ni beginilah. Saya dapat tahu di satu kampung sana, di sana ada masyarakat yang mana mereka ni tak ada sumber air. Mereka ni susah, tak ada air. Tapi saya tahu di sana tu ada satu kawasan yang di bawah tanah itu adalah air mata air. Jadi tuan pergilah ke sana, ya, galilah, keluarkanlah kos sikit, buatkanlah pipe air ke, buat telaga dan bawa air tu supaya jadikan dia telaga dan boleh dimanfaatkan kepada orang kampung tersebut. Jadi dia pun pergi buat, tuan-tuan. Dia pergi buat, orang yang sakit lutut ni pergi buat, dia buatkan telaga, dia keluarkan sedikit kos dan sebagainya untuk buatkan telaga, ya, nak gali telaga sebagainya, saya perlukan kos, dia buat. Akhirnya memang betul, tuan-tuan, ada air mata air, lalu air itu mengalir menjadi sumber air kepada orang kampung tersebut. Baik, dengan sebab itu, tuan-tuan, penyakit hamba Allah ni sembuh, tuan-tuan. Sembuh. Di lutut dia sembuh, kaki dia, sembuh.
Jadi kita kena faham sedekah ini, buat baik ini tak semestinya dengan duit. Ya. Sedekah ini boleh dengan macam-macam cara. Sedekah dengan kita tolong, kita tak ada duit pergi tolong orang. Ya. Kita tak ada duit, kita boleh buat cara macam-macam. Tolong orang dan sebagainya lah. Buat baik dengan orang, itu pun sedekah. Sedekah ni apa benda yang baik tu boleh kita katakan sedekah. Hatta ya Nabi SAW pernah sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, beruntunglah sahabat-sahabat yang kaya. Dia orang ni solat macam kita. Dia orang ni puasa macam kami. Ya, kami berzikir, dia orang pun berzikir. Kami puasa, dia orang pun puasa. Tapi lebihnya mereka ini, ahli dusur ini ataupun sahabat-sahabat yang kaya ni, bertuahlah mereka. Mereka bukan setakat boleh puasa, boleh solat, tapi mereka boleh sedekah banyak. Sedangkan Nabi memang sebut sedekah ni fadilatnya banyak. Tapi kami ni macam mana ni, tak ada duit ni. Nak sedekah macam mana? Macam dia orang ni bukan cemburu dengan kebaikan mereka, bukan cemburu dengan harta mereka. Tak, sahabat-sahabat ni tak cemburu pun dengan kekayaan sahabat-sahabat lain, tak. Tetapi mereka cemburu dengan kebaikan akhlak sahabat-sahabat itu. Mereka cemburu dengan kebaikan yang dibuat oleh sahabat yang memberikan sedekah yang banyak dan sebagainya. Itu yang mereka cemburu. Bukan cemburu dengan kaya dia orang, tidak. Nabi kata apa? Sedangkan kamu mengucapkan subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. Hatta Nabi kata, bila kamu datangi isteri kamu juga, itu pun sedekah. Masya Allah. Sahabat terkejut tuan-tuan. Adakah kami berjimat dengan isteri kami bersama dengan isteri kami juga adalah sedekah? Nabi tanya balik, apa pendapat kalian kalau kamu pergi menyalurkan pada tempat yang tidak baik, adakah dia berdosa? Dia berdosa. Kalau pada isteri kamu, adakah dia baik? Ya, dia baik, maka itu juga sedekah. Nampak? Nampak? Nak ceritanya tuan-tuan, sedekah ni benda yang baik, yang halal, yang baik itu sedekah. InsyaAllah ada pahala ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana dengan dosa riba? Kerana kalau kita buat dengan membeli barang, sistem bayarnya diansur. Apa termasuk dalam riba, Ustaz? Mohon penjelasannya. Dosa riba ya, kalau kita buat dengan membeli barang, sistem bayarnya diansur. Okey. Ya. Tengok sistem riba. Kalau bayaran secara ansuran, dia tengok pada kontrak ya, pada kontrak ataupun akad tersebut. Contoh kalau kita beli barang, beli kereta contohnya kan. Beli kereta itu apakah akadnya? Kontraknya kontrak apa? Kontrak tu bahasa Inggerisnya ya, bahasa Melayu pun panggil, bahasa Melayu perjanjian ya, bahasa Arabnya akadnya. Ya. Apa akadnya ataupun apa kontraknya? Apa perjanjiannya? Kalau kontraknya itu dalam bentuk pinjaman ya, ataupun dalam bentuk hutang, maka ia orang kata sangat mudah untuk terlibat dengan riba. That's why tengok ya, tengok pada kontraknya tu kontrak apa. Kalau kontrak hutang, kebiasaannya itu akan terlibat dengan riba. Hutang ni boleh tak dalam Islam? Boleh jawapannya. Cuma ada satu jenis hutang saja yang dibenarkan dalam Islam. Namanya qardul hasan. Hutang cara baik. Hutang cara baik ni macam mana? Kita beli kereta, hutang dengan mak, aku mau beli kereta. Berapa harga kereta tu? Mak kita kaya. Kereta tu harganya RM50,000 mak ya. Mak pun bagi duit RM50,000. Nah, ambil duit RM50,000 ni beli kereta. Jadi kamu hutang dengan mak RM50,000 ya. Kita kata okey mak, saya hutang dengan mak RM50,000. Nanti bayar dekat mak balik berapa? Bayar dekat mak balik RM50,000. Itulah namanya qardul hasan. Itu hutang yang dibolehkan. Apa yang kita hutang, itulah yang dibayar balik. Tapi kalau mak kita meletakkan syarat, okey, RM50,000 mak bagi kamu hutang, nanti kamu bayar balik dekat mak RM51,000 ya. Kenapa ada RM1,000 lagi mak tu? Itu sajalah ya. Duit tu mak punya duit. Bagilah RM51,000 contohnya. Jadi kalau itu akadnya macam itu, maka itulah namanya riba. Lebihan daripada duit tadi tu dinamakan riba. Habis tu macam mana? Oh, macam tu susah lah kan. Mana nak untungnya macam tu? Sebab tu ada hibah. Ya. Jadi mak tadi kita bagi dekat, kita bayar balik dekat mak RM50,000.
Kemudian anak yang baik, dia takkan berkira dengan mak. Mak dah bagi, dah mudahkan kita kan. Jadi kita bayarlah mak. Ni 50,000 hutang ya mak. 1,000 lagi ringgit ni Along nak bagi. Ni duit apa 1,000 ringgit ni? Ini hadiah je mak. Hibah. Hadiah je mak. Itu tak apa. Mak ini 50,000 ringgit ya. Oh, terima kasih dah bayar hutang. Selesai. Ini ada 10,000 lagi ni. Kenapa 10,000 ni untuk apa? Ini sebagai hadiah untuk mak. Itu tak apa. Ya, dekat situ akadnya jelas. Hutang itu 50,000, dia bayar 50,000. Tapi yang sekarang ni berlaku di bank-bank, ya, tak lagi buat macam tu. Mana ada orang bank tak buat kerja macam tu tuan-tuan? Sebab dia orang ni bisnes. Mana untungnya? Jadi sebab tu kalau bank Islam, perbankan Islam, mereka tidak menggunakan akad hutang. Mereka menggunakan akad jual beli. Kereta jual beli, rumahnya pun akad jual beli, kita pembiayaan keuangan peribadi pun jual beli punya. Semuanya jual beli, tak ada hutang tuan. Tengok macam mana, ya ke? Ya, tuan-tuan tengok pada akadnya, kontraknya. Ada tak kontrak tu klausul mengatakan hutang? Tak ada. Semuanya adalah jual beli, ya. Tak apalah, benda tu panjang untuk kita huraikan. Saya pun bukan pakar bab keuangan Islam. Cuma tengok pada jawab persoalan tadi tu, beli barang tu bayar ansuran boleh, tapi kalau bayar ansuran tu tidak ada penambahan wang apa-apa. Ya. Hutang, okey saya hutang ya, belinya barang ni RM1,000. Okey, bayarnya sebulan RM100. Bayar selama 10 bulan, RM100, 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 RM1,000. Dah selesai. Itu tak apa. Tapi kalau bayarnya bayar RM1,000, bayarnya sebulan 120. Kalau sampai 10 bulan dah jadi berapa dah? Jadi lebihan itu adalah dinamakan riba, ya. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya. Bukit Tinggi pun ada juga, alhamdulillah. Terima kasih ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok, akhlak ni, akhlak dalam ujian. Ujian ni tuan-tuan tidak semestinya dalam bentuk yang mendukacitakan. Ujian juga dalam bentuk yang menggembirakan. Pula. Boleh ke kita ujian dalam bentuk gembira? Ya. Gembira juga, nikmat juga ujian. Jangan kata sian dia kena COVID, ujian kat dia. Ya, itu ujian. Orang yang kaya, sihat walafiat, tak hidup senang lenang, adakah itu tidak dinamakan ujian? Itu juga ujian. Firaun yang dia merasakan dia tidak ada ujian, hidupnya kaya raya, dia ada kuasa, dia ada pengaruh, dia ada pengikut yang ramai, dia ada kekayaan, dia tak pernah sakit, dan dia rasa itulah nikmat hidup yang dia tak pernah rasa diuji. Sebenarnya itulah ujian baginya. Ujian kesenangan. Ya. Ni Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih Muslim. Apa kata Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min inna kullahu lahu khair. Ajaib sungguh, pelik betul orang mukmin ni. Semua benda baik bagi dia. Dan perkara ni takkan berlaku melainkan hanya pada orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Pelik orang mukmin ni, Nabi kata, bila dia ditimpa, tengok, asabathu, dia ditimpa dengan kesenangan, kegembiraan, kemewahan, kenikmatan, benda yang menggembirakan dia, lalu dia tahu bersyukur, dan itulah yang terbaik baginya. Tengok, maknanya Nabi kata apa? Orang yang menikmati nikmat itu, yang ditimpa nikmat itu sebenarnya adalah ujian bagi dia. Tapi dia membawa ujian tersebut dalam bentuk kesyukuran. Dia tahu bersyukur. Maka syukur ini dengan 3 cara. Yang pertama dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Mesti 3 perkara ini ada, barulah namanya syukur. Syukur dengan lisan, alhamdulillah syukur, banyaknya nyebut alhamdulillah syukur, subhanallah zikirnya banyak. Syukur dengan lisan, tapi tak cukup lagi. Perbuatan, bangun qiyamul lail, tahajudnya, sedekahnya, bayar zakatnya, tolong orangnya, itu perbuatan, itu tanda syukur bagi orang makan, ya. Tapi tak cukup lagi, hati pula. Hati kena meyakini yang mana kita dapat nikmat kekayaan ni, makan cukup semua ni adalah dengan izin Allah, adalah kurniaan Allah, bukan sebab kita.
Bukan sebab kita. Allah bagi kaya ni sebab Allah Ta'ala nak bagi. Allah bagi kita senang hidup sebab Allah Ta'ala nak bagi. Semuanya Allah bagi sementara. Kita tak rasa bongkak, tak rasa bangga, tak rasa besar diri. Sebab kita tahu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok. Itu namanya ujian dalam bentuk kesenangan. Ujian. Kalau diuji dengan, tengok hadis seterusnya Nabi sambung lagi. In asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Ajaib orang mukmin ni bila dia ditimpa dengan musibah yang mendukacitakan, yang menyedihkan, yang kata yalah mendukacitakan. Aduh, ya. Covid kan, duka cita. Sedih kita tengok kan, ahli keluarga tadi tengok apa nama ada orang kongsi kan, seorang anak ni mendapat panggilan, ya, maknya sudah meninggal dunia, anak di rumah dapat panggilan, ya, ibunya meninggal dunia, tak dapat diselamatkan Covid, tuan-tuan. Dicampaknya handphone tu. Campak, menangis, menjerit dia, mak. Tengok, sedih saya tengok tuan-tuan kan, sedih. Ujian tu, ya. Allah minta jauh lah kan, kita minta mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesihatan, dijauhkan wabak ni. It's real tuan-tuan ya, Allah. Sedih kan kita tengok kawan kita yang, ya Allah, dia dah lah ditimpa Covid, lepas tu maknya meninggal dunia, tak dapat nak tengok maknya, kawan tu tengah sakit, maknya pula meninggal. Allah, sedih tuan-tuan. Tapi tengok Nabi kata ya, orang mukmin ni bila ditimpa dengan musibah yang mendukacitakan, yang menyedihkan, dia tahu bersabar, dan itulah yang terbaik untuknya. Ya, ajaib orang mukmin ni. Itulah akhlak dalam ujian. Sama ada ujian yang menyenangkan, itu ujian dia bersyukur. Orang yang ditimpa dengan ujian yang menyedihkan, dia tahu bersabar, dan perkara ni hanya pada orang mukmin ya. Azizah Kak Z ya. Azizah Kak Z, boleh terangkan beza wakaf dan infak? Terima kasih. Baik, apa beza wakaf dan infak? Wakaf ini maksudnya berhenti. Ya. Okey, bezanya wakaf dengan infak macam ni. Wakaf dan infak ada beza. Wakaf ini mestilah perkara-perkara yang sifatnya kekal dan tahan lama. Maknanya kita boleh wakaf, contohnya van jenazah, pinggan mangkuk, ya, tanah, bangunan, kerusi, meja, yang mana dia bersifat tahan lama. Perkara itu boleh diwakafkan. Duit pun boleh juga, ulama mengatakan duit wang tunai juga boleh diwakafkan. Maknanya kita boleh wakaf tunai hari ini. Jadi duit yang kita bagikan dengan niat wakaf, ya, maka pihak masjid akan membeli, contohnya akan beli, akan buat buatkan kolah air, contohnya kolah ambil wuduk menggunakan duit wakaf tunai tu. Maka wakaf tunai yang kita bagikan dibuatkan kolah masjid untuk ambil wuduk, maka selagi mana kolah wuduk tu diguna pakai sampailah bila-bila, selagi itulah pahala berjalan kat kita. Itu kelebihan wakaf ya. Begitu juga kita tak boleh nak wakaf makanan, sebab contohnya saya nak wakaf nasi lemak ni lah kat masjid, tak dikira wakaf sebab dia akan basi. Esok dah basi, maka dia tidak boleh macam tu. Sifatnya tak cukup syarat lah ya wakaf. Adapun infak ini pemberian macam lebih kurang sedekah lah. Ya, infak dengan sedekah ni lebih kurang sama. Ya. Sedekah ni kita boleh sedekah macam-macam. Sedekah nasi lemak boleh tak? Boleh. Sedekah nasi lemak boleh. Maksudnya infak nasi lemak boleh lah. Bagi sedekah ni lebih umum tuan-tuan, boleh bagi apa sajalah. Sedekah, apa yang kita nak bagi infak, apa-apa boleh. Tapi wakaf ini, kalau ikut wakaf dia ada wakaf khas, ada wakaf am. Wakaf khas ni contohnya contohnya tanah wakaf. Saya nak wakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid, maka tak boleh buat benda lain melainkan untuk masjid saja. Namanya wakaf khas. Mak kita dah wakafkan ni, tanah ni mak nak wakafkan buat masjid, maka tak boleh nak buat bangunan lain, masjid saja. Tapi kalau wakaf umum ataupun wakaf am, contohnya saya ada tanah ni saya serahkan pada pihak pihak jabatan agama ke pihak AJK, pihak ketua kampung, saya wakafkan tanah saya ni, buatlah apa saja. Maka itu namanya wakaf umum yang mana boleh dibuat macam-macam. Boleh bangunkan sekolah, tapi dia bukan hak milik
orang tertentu, tidak. Dia boleh dia punya manfaat tu mesti untuk orang ramai. Boleh terutama orang Islam dan boleh juga untuk bukan Islam. Contohnya wakaf. Kita wakafkan tanah ini, kita wakafkan tanah ni untuk buat jalan raya. Ya. Jadi siapa-siapa boleh lalu jalan tu. Cina ke, India ke, Muslim ke non-Muslim lalu, kita dapat pahala. Itu wakaf am. Kita boleh buat apa? Jadi wakaf itu boleh dijana pendapatan pula. Kita boleh buat hotel wakaf. Ya. Boleh buat hotel wakaf. Jadi duit keuntungan tadi itu akan disalurkan kepada umat Islam. Itulah. Itu yang sebenarnya wakaf ni benda besar, tuan-tuan. Dia lebih besar daripada sedekah sebab dia manfaat dia lebih besar. Wakaf, ya, wakaf. Kita boleh wakaf tunai tu dikumpulkan, ya, maka dia buat satu hotel ke apa. Maka hotel itu ataupun rumah kedai disewakan. Keuntungan sewa tadi tu boleh diberikan kepada anak-anak Qaryah. Ni anak-anak nak pergi belajar dekat Mesir, nak pergi Jordan kan. Jadi kita ada duit keuntungan daripada sewa kedai, daripada duit kedai bangunan wakaf tu. Kita boleh bagi pada anak-anak ahli Qaryah kita belajar. Tak payah lagi buat pinjaman ke, tak payah lagi ambil mana-mana. Kita sendiri bagi. Nampak? Itu hebatnya. Mesir, tuan-tuan, Mesir, Universiti Al-Azhar, Universiti Wakaf. Dan pihak kerajaan Mesir pun pernah, kata pihak Universiti Al-Azhar yang bagi sumber dana kepada pihak kerajaan Mesir. Sampai tahap tu kerana banyak duit, ya, daripada orang kata apa, bukannya meniaga pun, tapi untuk duit dana untuk dikembangkan daripada wakaf ni banyak. Maka sampai akan diberikan kepada pihak kerajaan pula, diberi bantuan tu nak cerita wakaf ni sangat besar, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tu 842 ni. Tajuk kuliah, tajuk kuliah kita akhlak dalam ujian, tapi menjawab soalan tu dia keluar-keluar sikitlah soalannya. Okey, baik tuan-tuan. Saya nak bacakan sikit. Allahumma salli, balik kepada tajuk dia. Okey, akhlak dalam ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tengok, ya. Ujian ini, bila kita kata bila ujian, biasanya kita kaitkan dengan ujian yang mendukacitakan. Dalam Islam, bila kita diuji, apa yang disuruh buat? Sabar. Ya, sabar. Dalam Islam, tuan-tuan, sabar ini ada 3 darjat. Ya, sabar ini ada 3 darjat. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan. Ya, tuan-tuan boleh type kat situ lah, ya. Sabar terhadap ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan dan musibah. Saya ulang lagi, ya. Sabar ini dalam Islam ni ada 3 bahagiannya. Yang pertama, 3 darjat, ya. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap kemaksiatan. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan dan musibah. Baik, yang pertama, sabar terhadap ketaatan. Sabar terhadap ketaatan ni bila kita nak solat, nak buat baik, kena sabar, tuan-tuan. Betul tak? Nak buat baik kena sabar. Nak solat kena sabar. Betul tak? Nak pergi masjid kena sabar. Nak solat, tuan-tuan, kena berkorban masa. Nak solat ni anak-anak menangis, kena sabar. Ya? Jadi dalam ketaatan juga memerlukan kepada kesabaran. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sabar terhadap kemaksiatan. Iaitu bila mana jiwa kita sentiasa menyuruh melakukan kemaksiatan, lalu kita bersabar. Tak mau, aku tak nak buat. Itu juga namanya sabar. Itu namanya sabar dalam terhadap kemaksiatan. Bila dia nak berzina je, nak buat maksiat je, sabar. Nak mengumpat je, sabar. Tak boleh ni. Dosa ni haram, Allah Nabi tak suka ni. Dia sabar, tuan. Nak buat dah ni, tapi tak jadi. Itu namanya sabar dalam kemaksiatan. Ini perkara ni dipuji, ya. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan dan musibah. Ini biasanya kita sebutlah. Sabar terhadap musibah. Bila Allah uji kita dengan satu ujian, lalu kita sabar. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Hai orang beriman, kata Allah, ya,
Jadikanlah sabar dan solat itu sebagai penolong kamu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tengok ya. Jadi orang yang ditimpa dengan musibah lalu dituntut dia sabar. Sabar dan juga mendirikan solat. Sabar dengan solat ini tak boleh dipisahkan. Jadi caranya kita nak betul-betul bersabar, banyaklah solat sujud kita pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sabar ni pula, ya, ada pula level-level yang lain pula, ya. Bila diuji, level pertama namanya sabar. Sabar. Tapi atas daripada sabar, namanya redha. Bila ditimpa musibah, ujian, kita dituntut sabar. Ni sabar dalam musibah, ya, terhadap musibah. Lalu kita sabar. Tapi ada lagi tinggi daripada kesabaran itu, iaitu namanya redha. Redha ni apa? Lapang dada. Terima ujian itu dengan lapang dada bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab ada orang yang ditimpa ujian, musibah yang berat, yang duka cita, dia kata sabar. Ya, saya sabar. Tapi dia tak boleh terima. Kenapa Tuhan uji aku ni? Kenapa aku? Sabar. Ya, saya sabar ni. Tapi duk marah orang. Jangan awak cakap senang lah. Saya yang menanggungnya. Seolah-olah dia tak boleh terima. Tapi kalau orang yang redha, sabar ya kak. Ya, saya sabar, saya banyak dosa. Ini orang yang redha. Orang yang tak redha tu, sabarlah kak. Saya tak boleh, awak cakap senang tapi saya menanggungnya. Awak apa tahu? Tak boleh nak redha. Ni tak redha tuan-tuan. Ya. Tapi ada lagi tinggi daripada redha, namanya syukur. Tu yang payah tu. Bila Allah timpa musibah, syukur dia. Alhamdulillah Allah sayang aku. Alhamdulillah aku banyak dosa. Alhamdulillah Allah ampunkan dosa aku. Dia syukur tuan-tuan. Alhamdulillah ya Allah nak gantikan dengan benda baik ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya. Itu doa yang diajarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kurniakanlah ganjaran pahala dengan musibah yang kau timpakan ini ya Allah. Wa akhluf li khairan minha. Dan gantilah dengan musibah ini perkara yang lebih baik daripadanya. Ya, maka dia pun syukur, alhamdulillah, tak apalah ya, ada lagi orang yang lebih berat ujian daripada aku. Ya. Tapi tuan-tuan, itu paling bila ditimpa ujian dia sabar, kalau boleh dia redha, lebih tinggi lagi dia syukur. Ini paling hebat. Tapi yang kita tak nak tuan-tuan, bukan sekadar syukur pun tak ada, redha pun tak ada, sabar pun tak ada, itu namanya kufur. Kufur lah. Na'udzubillah min dzalik ya. Wallahu ta'ala alam. Kita pun sudah isyak tuan-tuan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya baca komen-komen sikit lah, kemudian kita berhentilah ya, insyaAllah. Ada saudara kaya dia sedekah untuk masjid 100 juta. Sedangkan sama saudara kandung yang susah dia kedekut. Bagaimana tu Ustaz? Sebab tu kita kena tengok ya, dalam bab membantu orang ni ya, dia sedekah ni adalah paling afdalnya dengan ahli keluarga kita terlebih dahulu ya. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Mestilah buat baik dengan mak ayah, kemudian ahli keluarga kita ya. Mana ayat tu Ustaz? Ayat tu tak datang. Tapi nak ceritanya, kalau kita nak bagilah, nak tolong orang, tolong siapa yang paling dahulu yang perlu kita tolong. Kita perlu tolong dengan ahli keluarga kita yang susah. Ni kadang-kadang kita bantu orang sana, bantu orang sini, bantu tu sana tu ya. Padahal anak kakak kita tuan-tuan, anak saudara kita hidup merempat tuan-tuan. Kita tolong makcik sana, pakcik sana, orang miskin sana, tapi rupanya pakcik kita, adik-beradik mak kita duduk di tempat pembuangan tong sampah, pembuangan sampah. Tak ada rumah, merempat duduk di bawah tempat pembuangan sampah. Yang itu dulu patut kita tolong. Itu dulu. Ya, itu yang terbaik. So, kena tengok ya, ini namanya perkara, kena bijak lah tuan-tuan ya. Nak bagi dia ada kata apa, turutannya. Bagilah pada ahli keluarga kita dulu, barulah seterusnya pada orang lain ya. Wallahu ta'ala alam. Okey, insya-Allah kita pun sudah menghampiri, orang kata dah isyak, dah azan pun ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan daripada awal hingga ke akhir. Terima kasih kepada Indonesia pun ada, Bukit Tinggi pun ada, alhamdulillah ya.
Muhammad Makrun dari KK ya, Masya Allah, Kota Kinabalu, pun lama dah tak pergi KK ya. So terima kasih pada pihak Surau Jumaat Luqmanul Hakim Setia Alam atas kesudian menjemput saya pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Taala nikmat yang cukup besar, nikmat iman dan Islam, dan kita diberikan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Bila Allah uji kita baik dalam bentuk kesenangan, kita tahu bersyukur. Bila Allah uji kita dengan bentuk yang mendukacitakan, kita tahu sabar. Itulah dinama ciri mukmin yang hebat ya. InsyaAllah, dan kita sebutkan tadi, bukan sekadar dia sabar, bahkan dia redha dan bahkan dia bersyukur. Yang kita tak nak kufur ya, na'udzubillah min zalik. Jadi sekadar itu saja yang baik pada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.